Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Saleh Ahmad, pensyarah bagi subjek GGGB 5222 Psikologi Pendidikan. Saya Muhammad Faris bin Abdullah Sani selaku Ketua Kumpulan bagi Kumpulan 12 Set 21 bersama-sama dengan ahli kumpulan saya iaitu Muhammad bin Abdullah, Muhammad Ibnu Faizal bin Misqan, Muhammad Arifullah bin Rosli dan Muhammad Nasuha bin Abdul Rashid akan membentangkan satu tajuk iaitu bincangkan kepentingan mempelajari kursus psikologi pendidikan dan bagaimana kursus ini membantu guru dalam meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad bin Abdullah, P124052. InsyaAllah akan meneruskan pembentangan ini dengan menyebut mengenai pengenalan. Di sini kita dapat lihat ada 3 poin untuk saya sampaikan, iaitu A, B dan juga C. Okey, kita lihat kepada A. A, pentingnya pengetahuan psikologi pendidikan. Bila kita bercakap mengenai psikologi pendidikan, di sana adanya guru dan juga pelajar. Jadi pentingnya pengetahuan psikologi pendidikan ni untuk kita menilai tahap pertumbuhan dan juga perkembangan murid kita. Seterusnya kita tengok B, iaitu memahami tingkah laku pelajar. Okey, dengan adanya ilmu ataupun pengetahuan psikologi pendidikan ni, kita dapat memahami tingkah laku seseorang pelajar tu dari segi kemampuan dia, dari segi intelektual, dari segi emosi, sosial, moral dan sebagainya. Ilmu psikologi pendidikan ni sangat penting untuk guru kerana kita dapat bayangkan apabila seorang guru itu tidak menguasai ilmu psikologi pendidikan, sudah tentu sukar untuk guru tersebut memahami tingkah laku pelajar mereka. Seterusnya kita tengok kepada C, iaitu psikologi pendidikan ni diwujud dalam 3 bentuk. Yang pertama, suatu ilmu yang dipelajari di IPT. Okey, sama ada IPT, Institut Pengajian Tinggi, sama ada swasta ataupun kerajaan. Yang kedua, suatu kajian saintifik yang mengkaji tingkah laku. Dan yang ketiga, suatu profession atau kerjaya. Itu ahli psikologi lah. Okey, seterusnya saya serah kepada sahabat saya untuk perincikan lagi mengenai psikologi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Saleh Ahmad dan juga rakan-rakan yang lain. Nama saya Muhammad Nasuha bin Abdul Rashid, nombor matrik P123015. Okey, pada hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan definisi psikologi pendidikan. Okey, yang pertama adalah psikologi, ialah ilmu yang mengkaji tingkah laku manusia. Yang kedua adalah psikologi menurut Islam. Ia berasal daripada perkataan An-Nas yang disebut sebanyak 367 kali dalam Al-Quran yang dikhususkan berkaitan dengan hal-hal kemanusiaan secara keseluruhan. Yang ketiga adalah pendidikan. Pendidikan ni adalah profession yang mengkaji dan membina metodologi ataupun pendekatan pengajaran pembelajaran untuk digunakan di sekolah. Yang keempat pula adalah psikologi pendidikan ini ialah kajian tentang perlakuan ataupun tingkah laku manusia dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Okey, di sini dapat disimpulkan bahawasanya psikologi pendidikan ni adalah mengkaji ilmu kejiwaan, yang mana ilmu kejiwaan ini merupakan bidang ilmu yang mengkaji secara langsung terhadap hakikat insan dari aspek kejiwaan dan juga kemasyarakatan.
Okey. Dalam konteks istilah Islam pula disebut dengan arruh, yakni berhubung dengan pemberian hidup. Yang mana arruh ini adalah berkaitan secara langsung dengan ilmu psikologi ini. Kerana arruh ini merupakan bahagian utama manusia yang menjadi punca kehidupan seseorang itu. Okey, sekian saja daripada saya. Saya serahkan kepada rakan yang lain. Terima kasih. Antara kepentingan mempelajari kursus psikologi pendidikan ialah memberi pengetahuan tentang teori-teori dan prinsip psikologi yang boleh digunapakai di dalam bilik darjah, memberi guru kefahaman tentang naluri pelajar agar mewujudkan hubungan baik antara guru dan pelajar, membekalkan ilmu pengetahuan tentang tingkah laku murid agar membolehkan guru mencegah masalah disiplin pelajar, memberi ilmu pengetahuan tentang teori dan prinsip psikologi kepada guru, membekalkan ilmu pengetahuan dalam menyampaikan ilmu yang berguna dalam aktiviti pendidikan. Guru dapat membentuk sahsiah dan personaliti pelajar, menyedarkan guru terhadap perbezaan individu dari segi mental, fizikal dan minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk slide saya iaitu bagaimana kursus ini membantu guru dalam proses PDP. Okey, yang pertama dapat merumuskan program pembelajaran yang tepat. Okey, seorang pendidik dalam menjalankan tugasnya sebagai pengajar, pembimbing pendidik dan sebagai pelatih kepada pelajar, mestilah guru tersebut menguasai tentang berbagai aspek perilaku dirinya dan juga perilaku orang yang berkaitan dalam tugasnya, sehingga dapat menjalankan tugasnya lebih efektif dan efisien. Di sinilah pentingnya psikologi pendidikan kepada seorang pendidik, terutamanya dalam proses PDP ini. Yang kedua, memahami dan menjelaskan ciri-ciri penyuburan, pertumbuhan dan perkembangan pelajar dalam kelas. Bagi seorang pendidik yang memahami psikologi ini atau membantu guru dalam proses PDP, ia akan dapat menentukan perilaku yang dikehendaki sebagai tujuan pembelajaran yang lebih tepat. Selain itu, seorang pendidik dapat melihat strategi dalam pembelajaran yang sesuai dengan objektif yang hendak disampaikan, yang mana pendidik itu mampu untuk mengaitkan dengan karakteristik dan kelainan individu, jenis pelajaran serta gaya yang sesuai mengikut tingkat kefahaman murid atau pelajar. Yang ketiga, dapat mengenali dan memahami tingkah laku seorang pelajar. Seorang pendidik perlu memberi bimbingan atau counselling selain dari menjalankan pembelajaran yang hakiki. Tugas dan peranan guru perlu membimbing pelajarnya dengan memahami psikologi pendidikan ini dapat memberi bantuan psikologi lebih tepat dan benar dengan melalui proses kolaboratif dan juga proses interpersonal yang penuh dengan keceriaan dan keseramkan. PDP ini perlu dipelajari oleh seorang pendidik bagi ciptakan suasana yang harmonis, bergembira dan ceria ketika berada di dalam kelas sehingga dapat mencapai tujuan sebenar dalam mendidik. Okey, yang keempat, dapat berinteraksi dengan pelajar mengikut sikap dan perangai pelajar tersebut. Seperti yang telah dijelaskan di atas, berkaitan dengan kepentingan mempelajari PDP ini, sebenarnya kita akan membahas berkenaan bagaimana kemahiran PDP membantu guru dalam meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran seorang guru. Seorang guru merupakan kagitangan sekolah yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kurikulum dan program pendidikan sekolah kerana dimainkan oleh seorang guru dan sesebuah sekolah amat penting, terutama dari segi pencapaian akademik pelajar dan matlamat sekolah. Oleh guru yang bakal mendidik generasi baharu mestilah menguasai aspek psikologi, terutamanya berkaitan dengan kemenjadian manusia. Jadi bila kita memahami proses PDP ini,
ia dapat mengubah tingkah laku murid dan pelajar dalam kelas kita. Jadi kursus ini dapat membantu guru dalam proses PDP. Okey, baik. Kesimpulannya, psikologi pendidikan merupakan ilmu yang menghubungkan antara pendidikan dan psikologi. Bukan hanya berkaitan dengan penelitian-penelitian dalam aspek belajar dan mengajar sahaja, namun psikologi pendidikan ini juga dapat meningkatkan kualiti seorang guru dalam mendidik. Psikologi pendidikan tidak hanya bermanfaat bagi guru atau pendidik sahaja, mereka juga menjadi hubung kait, tetapi juga menjadi hubung kait antara perkembangan kurikulum dan co-kurikulum dan pelaksanaan dalam bimbingan kaunseling bagi menjadi seorang guru yang efektif. Untuk menjadi seorang guru yang efektif dalam pengajaran, perlulah menguasai ilmu psikologi ini supaya dapat mengawal tingkah laku dan mental. Okey, seterusnya, setiap guru perlu mengenal pasti tahap pembelajaran pelajar di dalam kelas. Ini untuk memudahkan guru itu menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran mengikut tahap kesesuaian seseorang pelajar. Okey, dalam ramai-ramai pelajar dia kena tahu apa yang terbaik untuk setiap pelajarnya. Okey, keprihatinan dan kerjasama guru akan membantu melahirkan modal insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Ini sejajar dengan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan bahawa modal insan yang dilahirkan haruslah seimbang daripada segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Okay, baik. Seterusnya, dengan adanya ilmu psikologi ini, para guru bukan sahaja dapat menyampaikan ilmu tetapi juga dapat melahirkan manusia ataupun kemenjadian murid itu dari segi daripada segi baik budi pekerti dan bertanggungjawab kepada keluarga, bangsa dan agamanya. Okey, baik, sekadar itu sahaja pembentangan kami. Semoga apa yang kami sampaikan ini memberi manfaat dan mencapai objektif tugasan kami. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.